Baik, kita berada pada muka surat yang ke-63 di bawah tajuk Singkapan Hati dalam Perjalanan Rohani Menuju Allah. Pada perenggan yang paling bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha. Allahumma aftah 'alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wasta'mil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadar lid dunya wa kulla mahalli lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatika al khassah wa mahabbatika al khalisah. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba rasulik. Allahumma aftah alaina fatahan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala pembendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda dan ke atas para sahabatnya dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah. Ayahanda bunda muslimin muslimat yang dirahmati, diberkati dan dikasihi Allah SWT sekalian, syukur kita pada pagi duha yang berbahagia ini dihimpunkan lagi dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Salat Seolah-olah Melihat Allah, yang ianya merupakan kupasan dan syarahan kepada kitab Salatul Muqarrabin karangan Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berada pada muka surat yang ke-63 di bawah tajuk Singkapan Hati dalam Perjalanan Rohani Menuju Allah. Pada perenggan yang paling bawah. Syekh Muhammad bin Abdul Baqi Al-Mizjaji Az-Zabidi rahimahullah berkata, sesungguhnya seseorang yang mengenal Allah nescaya akan mengenal segala sesuatu. Mereka yang mengingkari hal tersebut tidak lain kerana didasari sifat sangka buruk. Betul tak di sini?
Betulnya kita di sini kan? Ya. Baik. Bahkan sebenarnya Allah Ta'ala telah menjadikan tanda-tanda dalam diri mereka, iaitu para arifin. Arifin, orang-orang yang mengenal Allah. Tapi ada pihak yang mengingkari dan menafikan wujudnya golongan yang hati mereka disingkap kepada pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka sesiapa telah menjadikan tanda-tanda dalam diri mereka, iaitu sesiapa sahaja yang memandang mereka, nescaya mengingatkannya kepada Allah. Bukti dan dalil berkenaan hal tersebut adalah begitu banyak. Itu orang-orang yang mengenal Allah adalah wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara tanda-tanda orang yang mengenal Allah ataupun wali-wali Allah Ta'ala itu ialah apabila kita memandang mereka, ini memandang wajah mereka atau memandang atau melihat gerak-geri mereka ataupun mendengar perbicaraan mereka, ya, akan mengingatkan kita kepada Allah, ya, menarik hati kita kepada Allah. Bukti dan dalil berkenaan hal tersebut adalah begitu banyak. Maksudnya telah terbukti. Kisah wali-wali Allah ini, kebiasaannya orang akan meriwayatkan bahawa wajah-wajah mereka adalah orang-orang yang apabila kita lihat mereka, ingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentu bukti yang ada pada zaman beliau pun, iaitu 400 tahun yang lepas tu, begitu banyak. Maksudnya wali-wali Allah, apabila orang itu dikenali sebagai orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka melihat kepada diri mereka itu sendiri saja sudah mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara itu sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum alladhina idza ru'u dzukirallah. Orang yang terbaik untuk kalian berdamping dan bergaul dengannya ialah orang yang apabila mereka dipandang akan mengingatkan kalian kepada zikrullah. Apabila orang-orang itu kita bergaul dengan mereka, kita berdamping dengan mereka, manfaat yang kita dapat daripada dia adalah ingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang seperti ini tak semestinya alim ulama semata-mata. Ada orang daripada kalangan masyarakat awam, tapi kalangan orang-orang salih. Orang-orang salih. Juga apabila hati mereka bercahaya, maka cahaya itu akan kesannya pada wajah mereka. Lalu dengan melihat wajah mereka, mengingatkan kita kepada Allah. Tetapi pada tahap yang lebih tinggi, perdampingan yang kita ambil pengajian, mengambil tarbiyah, itu sudah tentulah daripada kalangan para ulama. Ya, berdamping dan bergaul untuk kita mengambil tarbiyah. Ya, duduk dalam majlis ilmu mereka, ya, duduk dalam majlis tausiah mereka, majlis ceramah mereka, ya, mendengar suaranya saja sudah mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang orang yang duduk belakang-belakang tak nampak orang di depan yang menyampaikan, tapi mungkin dia dengar suaranya saja. Suaranya pun sayup-sayup, ya, bergema-gema, tapi tetap, sebab apabila sesuatu itu terbit daripada seorang wali Allah Subhanahu Taala, maka kesan rohaninya yang bermanfaat akan terkena tempiasnya kepada orang-orang yang hadir. Sebenarnya kalau orang yang di belakang sekali, suara pun tak dengar, duduk dalam majlis tu saja sudah dapat tempias rahmatnya. Ya? Duduk dalam majlis orang-orang yang mengenal Allah, wali-wali Allah Subhanahu Taala, orang-orang soleh. Ini walaupun kita speaker rosak kat belakang, kan, tak dengar, datang macam saja-saja, tetapi terkena tempias dia juga.
Ya. Syekh Ibnu Allan rahimahullah menyebutkan bahawa sikap yang perlu dimiliki terhadap orang yang telah sampai pada kefahaman dan pencapaian rohani yang tinggi adalah taslim, iaitu serahkan kepada ahlinya. Jangan cepat menafikan. Jika ada ilmu, lagi-lagi dalam bidang kerohanian, dalam bidang mengenal Allah. Jika kupasan dan perbicaraan itu tidak difahami oleh kamu, jangan kamu menafikan ilmu itu. Ya, kerana memang ada kelompok dia cepat nak menghukum sesat sebab dia tak familiar dengan perbicaraan ataupun kupasan agama yang seperti itu. Jadi bila dia tak terbiasa, dia rasa perkara itu merepek ataupun merapu ataupun meraban ataupun ya, mengarut sebab dia tak faham ataupun hati dia masih belum terbuka kepada ilmu itu. Ya. Kalbu dia masih belum tersingkap kepada kefahaman dalam ilmu kerohanian, dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika tidak faham, serahkan kepada ahlinya. Ada ahli yang memahaminya. Yang kita bicara ni adalah lebih-lebih lagi wali-wali Allah yang dah memang diakui oleh ulama-ulama lain sebagai seorang ulama rohani, sebagai ulama rabbani, sebagai ulama sufi yang diiktiraf, bukan orang sembarangan. Mereka ada kitab-kitab yang ditulis. Tapi kitab-kitab ni ada kelompok-kelompok tertentu sebab mereka tak faham. Mereka tak faham kandungan kitab ni. Jadi dia rasa kitab ni tersesat ataupun menyeleweng. Padahal dia yang tak faham. Sedangkan ada sahaja ulama-ulama lain yang memahaminya. Ya, ulama-ulama lain memahami pada kefahaman yang sahih berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi jangan cepat, sebab ilmu yang datang daripada wali-wali Allah ni kita kena beradab dengannya. Kena beradab. Ya. Jangan cepat melulu ataupun tergesa-gesa untuk nak menafikan ataupun menyesatkan dan sebagainya. Serahkan pada orang yang ahli. Di situ dengan cara itu kita terselamat hati kita, sejahtera daripada persangka-sangka buruk terhadap wali Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mengganggu wali Allah. Kerana bermusuh dan mengganggu wali Allah bermakna dia berperang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perang. Allah Taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang mengganggu waliku, maka aku isytihar perang terhadapnya. Dan wali Allah ni dia tersembunyi. Ya. Dia tak macam nabi-nabi yang kena umumkan dirinya nabi. Wali dia tak perlu umumkan diri dia sebagai wali Allah. Dan ada wali yang memang tahu diri dia wali. Ada wali yang tak tahu diri dia wali. Tapi Allah, di sisi Allah dia memang wali. Jadi, melainkan seseorang itu yang memang Allah Ta'ala zahirkan banyak perkara keramat luar biasa sehingga diketahui oleh orang lain. Itu kehendak Allah. Ya. Pada asasnya, tidak wajib ke atas wali Allah untuk kenalkan dirinya sebagai wali Allah. Walaupun dia tahu diri dia adalah wali. Kalau dia nak kenalkan pun itu mungkin sebab ada faktor-faktor tertentu. Untuk nak kembangkan Islam. Ya, dan sebagainya. Ada faktor-faktor yang membawa manfaat kepada umat. Jika tidak, wali-wali Allah ni sebenarnya tersembunyi di kalangan manusia. Ya, tersembunyi. Sebab wali Allah yang tak tahu diri dia wali tu lebih ramai lagi. Lebih ramai di kalangan manusia yang tak tahu diri dia wali. Tapi kita jangan terasa seorang, tantang aku pun wali kot. Jangan terasa. Kalau kita terasa, tantang aku wali. Bukan wali lah tu.
Dia kalau pertama sekali yang terjah, tak mungkin akulah wali. Aku ni banyak kekurangan, banyak kelemahan. Itu pintu untuk menjadi wali. Sebab kewalian ni dia penuh dengan kerendahan. Kerendahan, kehinaan diri, kepengemisan diri pada Allah, rasa kefakiran diri, rasa ketiadaan diri, tiada keakuan diri. Semakin kuat kewalian dalam diri, semakin hati tu rasa tak ada apa-apa. Amal ibadah dia pun dia rasa dia tak buat apa-apa. Semuanya taufik hidayah Allah belaka. Segala pertolongan dan bantuan Allah belaka. Segala kekuatan dan keperkasaan Allah belaka. Kita tak ada daya upaya apa-apa. Kita tak ada kekuatan apa-apa. Semua dengan Allah. Kalau kita ada persepsi negatif pada orang lain, confirm kita bukan wali lah. Itu dah confirm 100% lah. Bersangka-sangka buruk, bersangka-sangka buruk pada orang, ada judgemental, bersikap judgemental, mudah menilai, menghakimi orang lain. Sebab seorang yang dalam cahaya kewalian, hatinya sentiasa bersangka baik. Walaupun benda tu buruk depan dia pun, dia cari sisi kebaikan pada orang itu. Bukan cari sisi negatif. Kalau berlaku negatif pun, dia tetap cari sisi positifnya. Always looking at the bright side of things. Tapi orang yang hatinya kotor, hatinya dah memang cemar, dia akan sentiasa, kalau benda baik pun dia nak tengok sisi negatif. Orang tu dah buat baik pun dia kata, ini ada makna, baik-baik ni ada makna ni. Dia pun keluarkanlah teori-teori makna dia tu. Orang tu dah buat baik, sudah. Hati orang tu diketahui oleh Allah. Kita tak disuruh untuk bongkar hati manusia. Kalau pada zahirnya dia dah buat baik, dah. Patutnya lebih mudah untuk kita nak bersangka baik. Kenapa nak kena cari sisi negatif pula? Kenapa nak kena bersangka buruk? Tetapi orang yang dalam cahaya kewalian ni, dia tak tunggu orang tu buat baik pun. Kalau dia tengah buat buruk sekalipun, dia terlepas je pandangan daripada orang tersebut. Kalau dia tengah tengok orang tu tengah buat maksiat, kan? Dan dia mungkin dia lalang kat situ, dia tengah lalu, dan dia tak ada kemampuan untuk nak tegur di situ, terlepas dari pandangan daripada mata dia, dia dah anggap orang tu wali Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang yang hati dalam cahaya kewalian ni, hatinya dah menjadi halus. Halus tu jadi sangat beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud adab hati pada Allah? Adab ni maksudnya alam ni Allah Maha Kuasa untuk nak tukar segala-galanya sekelip mata, betul? Jadi the moment, jadi orang yang dalam cahaya kewalian, dia sentiasa dalam takluk perbuatan Allah, dalam takluk kekuasaan Allah. Jadi the moment dia berpaling daripada satu perkara, dia sudah anggap orang itu sebagai wali. Itu kalau dia buat maksiat lah. Kalau dia tak buat maksiat, dantan kat situ, dia dah anggap orang tu wali Allah. Walaupun dia tengah pakai seluar jeans ke, tengah pakai baju rok ke, pakai cap ke, anggap saja orang tu wali, tak rugi. Dan kalau kita dapat layan semua manusia dengan kita menganggap semua ni wali Allah, kalau kita tak dapat nak anggap orang tu wali Allah disebabkan kekurangan kita, anggap dia calon wali. Dah. Bukan wali nikah. Calon wali. Calon wali semua. Termasuk perempuan. Yang wali Allah, nama wali Allah bukan lelaki sahaja. Perempuan. Dan memang ramai perempuan yang wali Allah SWT.
bila sebut wali, apa sebenarnya? Apa sebenarnya wali itu menjadi wali? Sila buka muka surat 47. Pada line yang ketiga, muka surat 47, line yang ketiga. Bahkan ia terbuka, yakni untuk menjadi wali Allah terbuka kepada semua mukmin, kerana secara prinsip sememangnya setiap mukmin boleh berusaha untuk mencapai kewalian di sisi Allah dengan pengertian menjadi orang yang mengenal Allah, dicintai Allah dan meraih kehampiran dengan Allah. Maksudnya wali Allah ni yang paling penting sekali, hati dia mengenal Allah SWT. Tak ada wali yang tak mengenal Allah. Tak ada. Semua wali Allah mengenal Allah. Yang kedua, dia tenggelam dalam percintaan dengan Allah SWT. Dia mencintai Allah dan dia dicintai Allah. Dan meraih kehampiran dengan Allah, yakni mempunyai hubungan hati yang kuat dengan Allah SWT. Hatinya kuat, pergantungannya dengan Allah tu kuat, berpaut pada Allah tu kuat. Segala apa yang berlaku pada diri dia, segala ujian, segala problem, segala trouble, hati dia lebih nampak Allah lebih daripada problem tu. Dia lebih nampak kekuatan Allah berbanding problem tersebut. Dia nampak Allah lebih utama daripada problem itu. Sebab Allah yang menciptakan problem tu. Dia lebih fokus pada Allah lebih daripada fokus pada problem. Walaupun problem datang sekeliling pinggang dia, datang bertali arus, bertubi-tubi tanpa putus, datang melanda hidup dia. Tapi daripada banyak-banyak problem tu, satu problem tu pun dia tak fokus. Bahkan setiap problem tu kuatkan fokus dia kepada Allah. Ada 20 ujian, 20 tu semua hanya menguatkan diri hati dia dengan Allah SWT. Sebab tu wali Allah ni dia syurga dunia. Dalam hati dia ada syurga dunia. Sebab apa saja masalah hidup dalam diri dia, dia hanya merasakan kelazatan berhubungan dengan Allah je di sebalik ujian tersebut. Ada orang dia rasa dah end of the world. Problem kecil je. Problem kecil je. Ceraikan saya bang. Oh, macam besar sangat problemnya tu. Dah end of the world dah. Problem kecil. Sebab apa? Dia fokus pada problem. Dia tak fokus pada kurniaan Allah yang besar pada dia. Dia tak fokus kepada anugerah Allah, nikmat Allah yang besar banyak lagi. Tapi dia fokus benda yang kecil-kecil. Itu jadi lebih besar. Sehingga problem tu dia rasa lebih besar daripada kekuasaan Allah. Sehingga dia rasa Allah ni tak mampu untuk nak hilangkan problem dia. Sebab besar sangat problem dia. Ini bahaya. Ini mencalakan hubungan hati manusia dengan Allah. Kita ni tak boleh rasa dosa kita lebih besar daripada pengampunan Allah. Kita tak boleh rasa problem kita lebih besar daripada kekuasaan Allah. Allah kalau nak selesaikan sekelip mata je boleh. Tapi selagi mana Allah tak selesaikan, Allah tak angkat benda tu daripada kita, lazatilah. Lazatilah dengan hati kita dengan penuh mengenal Allah. Cuma untuk nak melazati ujian ni memang hati kena kenal Allah. Nak khusyuk dalam solat pun hati kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kunci dia semua hati yang mengenal Allah. Lepas tu soalan dia, macam mana hati nak mengenal Allah? 1500 muka surat. Ini pun dah diringkaskan dah daripada kitab-kitab para ulama. Persoalannya, macam mana nak mengenal Allah? Ini ringkasan dia. 1500 muka surat. Banyak lagi saya tak masukkan sebab nak mudahkan perbincangan.
Ya? Ni ringkasan lah, summary lah. Stitis daripada ilmu mengenai Allah ni. Ni stitis dia. Ni stitis. Rasa kurang daripada stitis, tapi ya. Tapi kita belajar ilmu ni, kita dah niat nak mengenal Allah. Kalau kita meninggal sekarang ni, insya-Allah Allah golongkan kita daripada kalangan orang yang mengenal Allah di hari akhirat. Sebab orang yang meninggal dunia ni, Allah treat dia berdasarkan niat yang ada dalam hati dia. Kita niat nak jadi hafiz Quran, baru hafal tabarakalladzi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu ke ahsana. Ahsanu ke ahsana ni. Dia tengah belit-belit ni. Baru tabarakalladzi tu. Ya, pening dah. Ahsanu ke ahsana. Sekali meninggal dunia, niat nak jadi hafiz Quran. Umur pun dah 70 tahun dah, baru nak start hafal. Saya niat nak belajar, nak jadi hafiz Quran. Baru tabarakalladzi biyadihil mulku, meninggal dunia. Ke akhirat bangkit sebagai hafiz Quran. Niat orang mukmin ni sangat besar di sisi Allah. Niat semua yang ada dalam hati ni, amalan hati memang sangat dahsyat di sisi Allah. Ya. Niat. Baik. Mudah-mudahan ya, kita dalam proses belajar kitab ni, niat kita memang nak mengenal Allah lah. Itu niat kita. Niat kita nak capai, mudah-mudahan dapat curahan dalam hati kita seperti mana yang Allah telah curahkan dalam batin wali-wali Allah SWT, dalam kalbunya wali-wali Allah Ta'ala. Nak terasa juga macam mana lazat tu. Sebab problem ni banyak ni. Dengan suami pun banyak problem ni. Dengan menantu pun banyak juga. Dengan menantu problem macam-macam. Dengan anak-anak pun banyak problem lah. Tapi macam mana yang wali Allah kata rasa lazat-lazat tu? Ni kuncinya mengenal Allah. Ya. Kalau tak mengenal Allah, problem kecil pun dia jadi stres. Ya. Tertekan hidup dia, sempit ada dia. Ya. Rasa nak bunuh diri pun ada. Ya. Nak bunuh diri rasa. Ya. Sebab apa? Sebab tak ada Allah dalam hati. Ya. Sudah tak ada Allah sangat tu, sampai nak bunuh diri rasa. Anxiety, dia diselubungi dengan kesedihan, kemurungan, sampai bawa kepada meracau-racau. Ya. Tidur pun sampai nightmare terus. Ya. Meracau-racau. Tapi hati orang-orang yang mengenal Allah, dia ada syurga dunia dalam kalbu dia. Dia seronok. Dia senyum dia dengan semua problem dia. Dia dakap semua sebab dia tahu itu semua ayat-ayat cinta daripada Allah SWT. Ayat-ayat cinta. Macam orang dulu-dulu hantar surat cinta kan, letak bedak kan. Seronok. Wali-wali Allah terima. Kalau Allah, dia tak minta problem. Wali Allah tak minta problem. Tapi kalau dah namanya manusia dalam dunia ni, macam mana pun, by hook or by crook, problem sentiasa datang. Jadi wali Allah bukan bermakna problem langsung tak datang. Rasulullah lepas jadi Nabi bukan bermakna terus smooth je perjalanan hidup. Jadi Rasul, penghulu Rasul pula tu, ditabalkan sebagai Sayyidul Mursalin. Bukan bermakna easy going perjalanan hidup. Allah bebaskan terus daripada ujian. Tak. Wali-wali Allah, sahabat-sahabat Nabi, semua yang hebat-hebat, semua tak. Dan nama dunia memang tempat exam, tempat ujian. Tapi bezanya apa yang terkandung dalam hati manusia. Macam mana hati itu menghadap dan berinteraksi terhadap ujian tersebut, itulah menentukan kedudukan kita di sisi Allah SWT. Dan itulah yang mempengaruhi dalaman kita dalam memahami dan cara pandang kita pada ujian tersebut. Baik, seperti ungkapan sebuah madah, wa idza lam taral hilala fasallim li unasin ra'awhu bil absari.
apabila kamu tidak melihat anak bulan, maka serahkanlah kepada orang yang melihatnya dengan mata kepala. Kalau ilmu tu kamu tak sampai, kamu tak faham, walaupun kamu dah ustaz sekalipun. Sebab yang namanya ilmu makrifat ni, ilmu kebanyakan ilmu yang dalam ni, kebiasaannya tak dipelajari ketika 7-8 tahun pengajian syariah. Kebiasaannya dia tak pelajari. Ilmu-ilmu yang ada dalam ni, yang ini saya nukilkan daripada ilmu-ilmu para wali Allah yang mereka dah tulis secara dalam bentuk yang advance, ya. Jadi saya nukilkan, tapi saya santaikan bahasa dia, saya bumikan bahasa dia, saya cuba landaikan bahasa dia untuk mudah difahami, ya. Dan ya, kadang-kadang yang menafikan tadi, kelompok yang menafikan daripada kalangan para ilmuwan juga sebenarnya, daripada kalangan para ustaz-ustaz yang masih belum mencapai kefahaman itu. Akan tetapi ustaz-ustaz yang pernah didedahkan dengan tarikat ataupun ilmu makrifat, sudah terbiasa dengan perjalanan kerohanian, ilmu-ilmu ini mudah untuk dihadam, untuk difahami. Bahkan nampak inilah tunjang kepada apa yang ada dalam Quran dan hadis. Tetapi kalau seorang itu hanya belajar, dia belajar ilmu agama, tetapi hanya yang ilmu agama secara surface sahaja, yang zahir sahaja, dia yang ini dia tak lalu dalam dia punya pengajian, dia tak lalu. Saya bagi tahu ni sebab saya sendiri melalui pengajian dalam pelbagai aliran, melalui 7 tahun dalam bidang 7 tahun saja dalam bidang hadis dan mazhab, perbezaan mazhab. 7 tahun. 3 tahun dalam bidang Quran, pengkhususan Al-Quran. Dan 3 tahun lagi, 3 tahun yang lain, semua tempat lain-lain dan aliran yang berbeza. 3 tahun lagi dalam bidang fiqah dan juga bidang tasawuf. Tapi yang namanya dalam bidang madrasah, tetap ilmu-ilmu ini dia tak apa orang kata, belum sampai lagi di situ. Ini rujukan kemudian. Siapa yang dah ada, sebab yang dalam pengajian madrasah ni akan ajar kitab-kitab asas dulu. Kalau tasawuf pun kitab-kitab yang asas, kitab-kitab permulaan. Adapun kitab-kitab yang advance, yang bila advance ni maksudnya namanya ilmu makrifat dan ilmu hakikat. Itu advance. Yang ini nanti seorang lepas habis belajar, dia sendiri yang kena telaah sendiri, ataupun dia sendiri yang kena melalui proses perjalanan rohani, tarbiyah, cari mursyid, cari murabbi. Cari pendampingan yang baik dengan murabbi dan mursyid agar dibukakan pula ilmu-ilmu ni. Sebab ilmu ni biasanya memang, sebab ilmu ni, itulah saya kata tadi, ini titiskan. Kalau ilmu ni nak belajar kat madrasah, nak berapa tahun nak habis? Ya. Tempat saya belajar dulu di Afrika, yang 7 tahun tadi, pengajian hadis bersama dengan pengajian syariah yang lain, itu langsung tak masuk kitab tasawuf, satu kitab tasawuf pun tak ada sepanjang 7 tahun tu. Sebab tasawuf, tapi seluruh maulana-maulana yang ajar kami, ya, saya pengikut yang 7 tahun di Afrika ni, semua guru ni maulana, bagi maulana ataupun ada yang pangkat mufti, maulana-maulana dan mufti. Mereka semua ahli tasawuf. Mereka semua ada tarikat. Tapi dalam kurikulum pengajian, kita tasawuf, you sendiri usahalah. Tak ada. Not even one class, not even one kitab. Semua pengajian sama ada bahasa Arab. Maksudnya 7 tahun ni dia nak kita pakar bahasa Arab, pakar baca kitab, pakar nahwu, saraf, tafsir, Quran, hadis. Ya. Yang tasawuf ni sendiri-sendiri. Tapi daripada masa ke semasa, guru akan galakkanlah. Jangan rasa kita memadai dengan apa yang dah kita belajar, tafsir, hadis, fiqah, syariah, dah menguasai bahasa Arab. Jangan kamu, ini baru tadika, dia kata. Lepas ni ada lagi lautan ilmu yang patut kamu renangi. Baru nak konvo tadika je. Ya.
Kamu jangan ingat kamu sudah maulana ke apa nanti kamu dah alim betul-betul. Tidak. Kamu baru ambil ilmu-ilmu alat yang dapat membantu kamu nanti. Sebab ilmu ni luas. Luas. Ya. Cuma ketika saya belajar di Hadramaut, ya itu ada kitab tasawuf. Tapi kitab tasawuf pun kitab tasawuf yang peringkat rendah dan menengah lah. Rendah dan menengah. Cuma dalam kitab ni saya gaulkan, saya sulamkan semua peringkat rendah, menengah dan tinggi. Saya sulamkan semua dalam perbincangan di sini. Supaya yang tinggi-tinggi tu, ya, sebenarnya dia ada sesuatu yang memang hanya ulama' saja dapat faham, yang tu saya takkan masukkan di bahagian kupasan syarahan. Tetapi yang penting untuk menajamkan tauhid dan mengenal Allah, mana-mana yang bermanfaat dalam aspek itu, saya masukkan. Yang tinggi-tinggi, sebenarnya yang perbincangan yang lebih tinggi sedikit, yang saya tak mau bincang pada masyarakat awam, saya letak di bahagian lampiran sebenarnya. Bahagian lampiran ni memang untuk para ulama', para asatizah, para ilmuwan. Iaitu perbincangan dia agak tinggi. Bercampur pula saya tulis dalam bentuk ilmiah, bentuk akademik. Jadi satu akademik tu pun satu dah berat. Kemudian perbincangan tu sendiri dah berat. Perbincangan tu. Jadi yang tu saya tak buat pengajian yang tu. Bahagian lampiran ni dalam 500 muka surat yang di belakang. Tapi siapa di antara kita dah habis belajar kitab ni, dia rasa dia boleh menerokai dan menjelajahi ilmu-ilmu yang ada di bahagian lampiran tu, silakan. Sebagai tambahan. Sebagai tambahan. Tapi untuk mengajar, saya tak mengajar yang bahagian lampiran, tak. Yang bahagian ni saja. Bahagian depan-depan ni saja saya akan. Baik. Yakni apabila seseorang belum menyaksikan apa yang disaksikan oleh para arifin, disaksikan ni dalam hati, maka hendaklah dia tidak menolak apa yang dicapai dalam pengalaman rohani orang yang soleh lagi terpercaya, orang yang muktabar. Firman Allah Ta'ala, Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang memiliki firasat. Maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah di alam ini, kadar bagaimana seseorang itu memahami tanda-tanda itu berbeza berdasarkan bagaimana keadaan kalbu seseorang. Firasat ni bermakna keadaan kalbu, suasana hati seseorang. Baik, firasat menurut bahasa ditakrifkan sebagai suatu kefahaman yang dimiliki oleh seseorang yang menguasai hakikat sesuatu perkara. Hakikat suatu perkara. Firasat ke tajam maksudnya suasana hatinya semakin mendalam, tajam. Tajam ni maksudnya sudah semakin halus, semakin celik mata hatinya, begitu. Bila celik tu dia dapat hakikat. Macam ujian tadi kan, sebenarnya hakikat ujian ni sebenarnya adalah pemberian cinta daripada Allah SWT. Tapi orang yang tak terbuka hakikat, dia nampak ujian ni rasa macam Allah ni tak nampak ke aku dah semayang ke apa ke, aku sedekah anak yatim pun aku infak, at least Allah pemudahkanlah aku punya urusan. Dia salahkan Allah. Bila ujian datang, patutnya dia dakap, terima kasih Allah mengingatkan aku yang penuh alpa, yang penuh ghaflah, yang penuh leka. Terima kasih bagi ujian sakit ke apa ke. Terima kasih kau ingatkan aku banyak dosa sebelum ni. Nampak ini sebab tu Allah nak ampunkan dosa kita. Jangan merungut dan bersungut. Orang yang ada cahaya kewalian pasti tidak akan merungut dan bersungut. Pasti. Apa saja yang menimpa dia, ini orang kata pantang lah. Orang kata pantang para wali untuk nak komplain, nak merungut, nak bersungut. Whining, dia panggil complaining and whining. Whining, berkeluh kesah. Tapi apa yang ada, Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Dalam setiap keadaan. Dalam setiap situasi kita, Alhamdulillah. Itu maksud ala kulli hal. Setiap hal keadaan kita, Alhamdulillah.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi tu hakikat suatu perkara. Tu ujian baru satu hakikat. Kalau tak faham hakikat ujian, tu yang dia tertekan hati dia. Hakikat ujian adalah percintaan dengan Allah. Itu hakikatnya. Seorang terbuka hakikat, dia nampak seronok, beronok-beronok hidup atas dunia ni. Terima kasih. Semua terima kasih. Kena ujian yang berat pun terima kasih Allah. Tapi dia cuba selesaikan problem tersebut. Kan? Selagi Allah tak selesaikan problem dia, selagi tu dia tak merungut dan bersungut. Dia terus hadapi. Dengan cara yang terbaik untuk solve the problem. Tapi hati dia tak fokus pada problem. Hati dia fokus pada Allah. Itu tauhid sebenarnya. Tauhid ni, macam mana sentiasa apa sahaja keadaan kita, hati kita hanya fokus pada Allah. Kita masak sedap-sedap, suami kita tak puji. Problem tak tu? Itu bukan problem. Kita tak fokus kat situ. Kita tak fokus, dia tak komen apa-apa. Kita dandan rambut cantik-cantik. Buat rambut cantik-cantik. Langsung dia tak komen apa-apa. Problem tak? Problem. Dia tak komen apa-apa. Sampai kita dah betul-betul tercegat depan dia. Tak. Sampai kita kena tanya, ada nampak apa-apa kelainan tak bang? Sampai tanya dah. Sekali dia kata, kelainan. Dia tengok tempat lain dulu. Ada tukar perabot ke? Dah kita tak fokus pada problem. Suami kita, anak kita, menantu kita, mertua kita, biras kita, ipar duai kita, semua ni Allah jadikan untuk distraction. Dalaman kita, penyakit kita, kesihatan kita, keafiatan kita, jin, syaitan, gangguan, makhluk halus, sihir, santit, santau, bunian, semuanya Allah jadikan sekeliling kita ni sebagai distraction. Kita nak fokus pada Allah ke fokus pada distraction ni semua? Ini tauhid. Ini ujian tauhid di dunia ni. Kita nak fokus pada siapa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Itu fokus penghadapan hati kita yang sebenar. Dan lepas ni dia nak puji ke tak puji, biarkan dia. Kita buat apa je, terus buat apa yang terbaik. Terus buat lagi rambut, buat lagi cantik, bayar lagi, buat cantik lagi. Dia tak komen lagi, buat lagi cantik. Dia tak komen pun tak apa, Allah nampak. Kita nak gembirakan hati, suami kita dapat pahala tak? Okey, dah, done. It's considered done. Khalas. Dia tak puji ke, tak komen ke, tak ada masalah. Itu bukan problem. Saya tak nak fokus pada problem. Kalau tak, rosakkan mood saya seharian. Saya ni hati nak fokus pada Allah kan, mood rosak kan, susah nak fokus. Dah fokus dengan Allah je senang. Ya Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hatilah dengan firasat orang yang beriman, sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah. Mukmin yang di sini, mukmin yang benar-benar memiliki keimanan yang sebenar dalam hati dia. Ada cahaya iman yang terang benderang. Imam Al-Qushairi rahimahullah menukilkan kalam Imam Abu Sa'id Al-Kharraz rahimahullah yang berbicara mengenai firasat. Beliau berkata, barang siapa yang melihat dengan cahaya firasat, bererti dia melihat dengan cahaya Allah Ta'ala dan sumber ilmunya berasal daripada Allah Ta'ala. Dia dapat melihat tanpa lupa dan lalai. Hukum kebenaran Tuhan mengiringi gerakan lidahnya. Manusia seperti ini berbicara dengan menggunakan pancaran sinar kebenaran Tuhan. Ucapannya yang menyatakan dia memandang dengan cahaya Allah Ta'ala, artinya dia melihat dengan cahaya yang dikhususkan Allah Ta'ala kepadanya. Biasanya orang-orang ini Allah jadikan kalam-kalam mereka jadi perantaraan untuk disampaikan kepada manusia, untuk address kepada manusia dengan keadaan mereka masing-masing. Walaupun tak ada siapa bagi tahu kepada pada orang itu,
Tetapi orang yang memiliki firasat ini Allah Ta'ala letakkan contohnya dalam majlis dia bercakap. Ya. Dan Allah Ta'ala akan campakkan dalam kalbunya, dalam fikirannya untuk bercakap sesuai dengan audiens dia. Jadi masing-masing terasa macam terkena kat diri dia. Ya. Padahal tak pernah bercakap pun dengan guru dia tu. Tapi Allah berikan pada guru yang mempunyai firasat ini, dia tak semestinya baca perasaan orang, tapi Allah limpahkan. Allah limpahkan terus apa yang patut nak dicakap. Dia akan address setiap kalbu manusia yang mendengarnya. Ya. Imam Tajuddin As-Subki rahimahullah berkata, seseorang itu dapat melihat dengan cahaya Allah hanya jika hatinya telah suci. Firasat adalah berkait rapat dengan penyaksian batin seseorang yang mengenal Allah. Ya. Firasat ni sesuatu yang berkait rapat dengan mengenal Allah. Berkata Imam Ibnu Ajibah rahimahullah, firasat itu berbeza-beza sesuai dengan tingkat kekuatan, kedekatan dan makrifat seseorang kepada Allah. Semakin kuat kedekatan dan makrifatnya, maka firasat akan semakin benar. Sebab apabila jiwa sudah dekat kepada Al-Haq, nama Allah Al-Haq, yang maha benar, maka tidak akan tampak di hatinya kecuali kebenaran. Ya. Ini sebab hatinya dah berdamping dengan Allah Al-Haq, maka apa yang tertera pada kantang hatinya adalah hak, kebenaran. Ya. Imam Ghazali rahimahullah menjelaskan bahawa ilmu yang diperoleh menerusi singkapan hati adalah lebih tinggi martabatnya berbanding kefahaman yang dicapai oleh akal. Dicapai oleh akal ni maksudnya teori-teori yang kita tahu. Ya, itu akal. Tetapi ada sesuatu yang di sebalik kita, contohnya yang kita belajar kitab ni. Sebenarnya kitab ni sebenarnya pada martabat, pada tahap yang awal, ianya adalah teori. Kita sedang belajar teori-teori sebenarnya. Ya, teori-teori. Kita belajar nukilan-nukilan kalam para ulama. Ya. Itu teori-teori yang kita faham. Nanti di sebalik itu, sejauh mana penghayatan hati seseorang itu benar-benar ingin mencapai di sebalik teori itu, nanti betapa kuatnya hati itu dengan Allah, berhubungan dengan Allah, berzikir kepada Allah, Allah akan limpahkan satu kefahaman yang lain. Di sebalik teori itu, ada lagi hakikat di sebalik ilmu itu yang Allah akan limpahkan. Yang itu, hakikat ilmu itu tak dapat nak dikupas pun dalam bahasa yang ada di dalam dunia ni. Dia cuma suatu kefahaman yang Allah campakkan dalam diri insan, hamba-hambanya. Itu rahsia hubungan dengan Allah. Itu rahsia keintiman dan kemesraan seseorang hamba dengan Allah SWT. Itu masing-masing yang kena pengalaman sendiri masing-masing merasai. Sebab Allah kurniakan potensi untuk merasai itu pada setiap hamba-hambanya. Ya. Jadi sesuatu ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan secara direct itu, ya, terus campakkan dalam hati, dipanggil firasat, panggil ilham, juga dipanggil ilmu laduni. Itu martabat kefahaman itu lebih tinggi daripada teori-teori. Sebab teori ni dia lebih terbatas kepada huruf-huruf yang kita faham, perkataan-perkataan, ayat yang kita faham. Tapi kefahaman tu dia dah bukan bentuk ayat lagi, dia suatu perasaan dalam jiwa manusia, satu cahaya yang dia tak dapat nak gambarkan, dia tak dapat nak ungkapkan pun dengan bibirnya. Cuma dia dapat rasai suatu bentuk kerinduan, keasyikan, yang dia terbuka tentang hakikat diri Nabi Muhammad SAW. Dia terbuka tentang hakikat kewujudan, terbuka tentang hakikat ujian yang Allah telah kurniakan kita, terbuka terhadap hakikat kematian dan kehidupan. Ya. Allah ciptakan maut dan hayat untuk uji manusia. Bermakna di sebalik itu pasti ada hakikat-hakikatnya. Maka semakin tersingkap, semakin seseorang itu mendapat ilmu yang secara laduni, yang Allah Ta'ala campakkan secara langsung ke dalam kalbu
hamba-hambanya. Dan setiap hamba-hamba Allah bagi peluang untuk meraihnya. Tapi dengan kesungguhan. Dengan betul-betul nak menyucikan hati. Tak nak hasad, dengki, dendam, tak nak persepsi negatif pada orang, tak nak. Sangka buruk pada orang, tak nak. Mengumpat orang, lagilah. Jauh lagi mengumpat. Imam Ibn Jauzi rahimahullah berkata, perolehan cahaya yang didapatkan di dalam solat menyebabkan jiwa seseorang terisi dengan sinaran keagungan zat yang disembah dan tersingkap kepadanya rahsia-rahsia ilahi dan tidaklah dapat memahaminya dengan akal melainkan orang yang benar-benar berilmu. Maka setiap solat kita ni pun sebenarnya peluang yang Allah buka untuk setiap hambanya diberi meraih cahaya pada kalbunya. Tapi kalau dalam solat pun ingat ikan masin, maksudnya dia tak prepare untuk nak terima sesuatu yang mahal di sisi Allah SWT. Ya. Dalam solat ni untuk ingat Allah, bukan ingat ikan masin. Ataupun nak ingat resepi apa nak masak hari ni. Ataupun nak beli apa. Ingat Allah lebih utama lagi. Ya. Seseorang yang salat hanya dengan zahir semata-mata, iaitu dengan anggota badan saja, tanpa pembukaan hakikat-hakikat batinnya, maka dia terhalang dari mendapat rahsia-rahsia ilahi. Bahkan boleh jadi dia mengingkari akan kewujudannya, iaitu kewujudan ilmu-ilmu rahsia yang Allah Ta'ala campak dalam hati wali-wali Allah Ta'ala. Walaupun saya kata tadi, wali-wali Allah, ada yang memang kebanyakan tak dapat nak ungkap apa yang Allah campakkan. Akan tetapi ada yang sedaya upaya dengan kemiskinan bahasa yang ada, dengan kesempitan ungkapan yang ada, cuba juga untuk menuangkan apa yang mereka dapat tu dalam tulisan. Tapi itu pun penuh dengan isyarat-isyarat. Isyarat supaya, kerana mereka tulis tu memang untuk orang-orang yang tajam akalnya, baca isyarat, tahu apa yang nak diisyaratkan. Sebab tu dalam ilmu makrifat ni ada banyak istilah-istilah, istilah-istilah yang khusus, yang spesifik, yang tak ada dalam ilmu yang lain. Ya. Jadi bila orang yang tak ada keahlian baca kitab-kitab wali-wali Allah ni, dia akan jadi pening. Apa yang nak disampaikan ni? Dia jadi pening. Sebab dia sendiri tak ada pembukaan. Jadi dia nak cuba faham perkataan tinggi para wali-wali Allah yang kadang-kadang mereka tulis tu sekadar isyarat, sebab nak keluarkan semua memang tak dapat. Sebab language ni terlalu miskin nak gambarkan apa yang Allah kurniakan dalam hati. Dia tak dapat nak ungkapkan. Jadi dalam kemiskinan itulah pastilah ada kelemahan dan kekurangan untuk nak mengungkapkan tu. Tapi sebab nak tulis juga untuk supaya jadi rujukan pada orang-orang yang telah mencapai pada tahap yang tertentu, jadi ditulis dalam bentuk yang banyak, berbentuk isyarat-isyarat. Isyarat-isyarat. Macam saintis kan pun dia ada dia ada short form dia tersendiri yang mungkin budak darjah 1, darjah 2 tak dapat faham. Ya. Kalau doktor pun dia tulis tulisan, ya, apa panggil tulisan doktor. Kan ini tulisan ke cacing, tapi dia ada isyarat kepada yang dia faham. Isyarat untuk sesama dia yang dia faham, kan? Ya, tak ada apa yang Allah kurniakan dalam hati manusia, tak ada perkataan yang tepat nak gambarkan. Ya. Orang yang rasa kehadiran Allah, rasa itu adalah anugerah Allah. Ya. Ya. Dia beda dengan anugerah Allah, rasa itu yang tak dapat rasa. Ya. Sebab tu wali Allah kata, tidak akan aku mengenal Allah kecuali dengan Allah.
Akhirnya Allah lah yang membukakan hati kita untuk mengenalnya. Allah saja. Sebenarnya in order kita nak dapat rasa tu kita mohon lah doa. Doa, usaha, macam rezeki pun sebenarnya Allah sahaja yang bagi rezeki. Allah sahaja. Kita tak akan dapat rezeki kecuali Allah sahaja yang bagi rezeki sebenarnya. Ya. Tapi dia tak menghalang untuk kita kena berusaha, sebab dunia ni darul asbab. Allah jadikan darul asbab. Dan nama darul asbab, untuk achieve something kena usaha. Ya, memang Allah yang bagi rezeki. Allah bukan saja bagi, Allah dah jamin dah rezeki pada setiap manusia. Tapi manusia faham kan, kalau dah jamin pun tak semestinya kena duduk goyang kaki kat rumah, kena usaha. Begitu juga dengan kerohanian. Ya, kerohanian kena bersusah payah untuk mendapatkan sesuatu yang ada dalam hati manusia. Biasanya orang yang tidak tahu cara penulisan, dia lebih payahlah untuk nak tulis. Tapi ulama yang kadang biasanya yang dapat tulis balik ni biasanya ulama-ulama, daripada kalangan ulama-ulama, sebab dia dah ada ilmu alat penulisan. Dia dah ada vocab yang banyak. Tapi itu pun tak dapat nak ungkap secara nyata, secara jelas. Sebab ilmu makrifat ni ilmu yang mendalam, ilmu hati, dia ilmu rasa. Sesuatu yang, contohnya, kalau kita nak bagi tahu pada orang, kawan kita luar negara, macam mana rasa durian, macam mana kita nak cerita pada dia? Member kita katakan nama dia, katakan orang luar negara lah, orang London ke, orang putih sana. Macam mana kita nak bagi tahu tentang rasa durian? Macam mana kita nak describe? Sebutlah, very strong ke, very lemak ke, very like a cheese ke. Akhirnya semua perkataan kita tu tak dapat nak do justice terhadap rasa durian tu yang sebenar. Macam itulah ungkapan makrifat ni, dia sebenarnya tak dapat do justice terhadap apa yang sebenarnya ada yang Allah kurniakan dalam hati wali-wali Allah. Tapi mereka tuangkan juga untuk documentation. Sebab agama ni ilmu dia penuh dengan documentation. Jadi mereka tuangkan juga dalam bentuk penulisan. Supaya nanti mudah-mudahan ada daripada kalangan umat ini yang dapat ambil manfaatnya dengan baik. Sebab ilmu itu walaupun bila dituangkan, dia tak akan sama seperti hakikat dan hati. Tetapi bila kita belajar, para penuntut ilmu belajar dengan bersungguh-sungguh, dia akan menimbulkan rasa dahaga untuk nak capai apa yang wali Allah itu capai. Di situ sebenarnya saya ada masukkan Alamatud Dunia Al-Habib Abdul Rahman Bil-Faqih mengatakan, ilmu-ilmu makrifat itu ulama berikan juga bingkisan-bingkisan daripadanya untuk nak naikkan semangat, nak kuatkan semangat para penuntut ilmu, untuk naikkan dahaga mereka, hauskan mereka untuk capai apa yang dicapai oleh para wali Allah SWT. Contoh, kita belajar tentang rahsia-rahsia ketuhanan yang Allah tuangkan. Dia akan berlakunya percikan dalam hati kita, terasa nak juga, nak dapat juga limpahan rahsia ketuhanan dalam hati, seperti mana Allah dah curahkan dalam hati orang-orang yang dikasihinya. Jadi kita ni kena sangka baik pada Allah. Allah berkata, aku berada di atas persangkaan hamba-Ku terhadapku. Jadi dalam perjalanan rohani ni kita kena banyak berpaut kepada Allah dengan penuh sangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan putus asa, jangan cepat patah harap. Umpama seorang janin dalam rahim ibunya, seandainya dia dapat ungkapkan apa yang dia fahami dengan akalnya, sudah tentu dia akan mengingkari kewujudan alam yang luas di luar rahim. Sebenarnya
janin dalam rahim ibu, dia rasa itulah dunia dia. Dia dah selesa dia dah. Dan dia kata it is more than comfortable. It is so cozy. Dilapik dengan berbagai-bagai lapisan. Ada lapisan plasenta, ada lapisan rahim, ada lapisan perut, lapisan abdomen. Dia dah rasa syok dah kat situ. Dia rasa, kalau tanya pada dia, dia tak terfikir pun ada lagi alam luar daripada rahim. Bila dia lahir, baru dia nampak, oh, punya ada alam yang lebih luas lagi daripada alam rahim. Sebenarnya alam kita, alam ini, nak banding dengan alam akhirat, kita ni masih dalam rahim saja. Nak bandingkan dengan alam akhirat yang lebih luas lagi. Kita dalam penjara saja. Baik. Demikianlah keadaannya dengan budak yang baru boleh berfikir, pasti dia akan menolak pemberitahuan orang yang lebih mengerti daripadanya mengenai alam ghaib dan yang berada di langit dan di bumi. Begitulah keadaan kerohanian. Walaupun seorang tu dia dah umur dah lanjut pun, tapi kalau dia tak terbuka, boleh jadi orang yang muda kalau dah terbuka, dia lebih faham tentang hal-hal, perkara-perkara yang mendalam dalam kerohanian berbanding orang yang sudah usianya lanjut. Sebab dia bergantung kepada bagaimana seseorang itu preparekan hati dia untuk menerima curahan rahmat, curahan ilmu-ilmu. Tapi jika seseorang itu nak terus berhasad dengki, menyimpan api kebencian, tak mau lagi bertegur, tak mau menghulurkan tangan perdamaian, menghubungkan silaturahim dengan ahli keluarganya, nak terus memendam rasa dan pertelingkahan, persengketaan, maka dialah yang menghalang rahmat Allah. Dia yang tak prepare hati dia. Untuk prepare ni, hati memang nak kena berlapang dada dengan orang, mudah memaafkan. Dan jika ada mana-mana orang yang ada isu dengan dia, tak nak lebih daripada 3 hari tak bertegur siapa. Jika seseorang itu dah mula tersedar, walaupun dah 3 tahun tak bertegur siapa, dia akan bagi salam terlebih dahulu pada orang itu dan menghulurkan tangan perdamaian. Tapi jika seorang nak terus dengan api permusuhan, sebenarnya dia tak preparekan hati dia untuk menerima curahan rahmat daripada Allah. Sebab ilmu curahan rahmat Allah ni, dia diberikan kepada hati-hati yang bersih. Cuma siapa nak berusaha, nak bersusah payah. Susah payahnya, itulah manusia nak kena mudah lepas pandang kesalahan orang dan mudah memaafkan. Dan sentiasa menghulurkan tangan perdamaian kepada orang yang nak memutuskan tali kekeluargaan dengan dia. Hubungkan silaturahim. Lebih-lebih lagi kita dah tahu bahawa Rasulullah tak mengizinkan untuk apabila konflik berlaku, kemudian tak bertegur sapa lebih daripada 3 hari. Tak diizinkan, tak dihalalkan. Ini semua jadi penghalang dalam perjalanan rohani. Sebab dalam perjalanan rohani kita perlu cahaya rahmat. Dan orang yang memutuskan silaturahim, dia mendapat laknat Allah. Allah tahan rahmat ke atas dia. Bila Allah tahan rahmat, sampai dia berhubungan silaturahim, itulah, terhalanglah hati tadi untuk dapat curahan-curahan yang melimpah ruah dalam kalbu dia. Wallahu a'lam. Sampai di situ, insyaAllah kita sambung lagi perenggan yang berikutnya pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita kepada ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kurniakan cahaya-cahaya, Allah limpahkan ke dalam para wali-walinya, orang-orang saleh, orang-orang yang tinggi kedudukan dan martabat di sisi Allah SWT. Moga Allah kurniakan juga ke dalam kalbu kita. Moga Allah kurniakan kita husnul khatimah dan jauhkan kita daripada su'ul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.